Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi fi kulli duburis salah wa la yamna' minal jannati illa al-maut. Man kharaja min baitihi mutahhiran li salatil maktubah fa ajruhu kal haji wal muhrim. As-salatul jamaah tufdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Atau kama qala Rasulullah sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang diketuai oleh datuk pengurusi, timbalan pengurusi, dibantu oleh ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya para pegawai masjid, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Sekali lagi marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masih membenarkan kita untuk terus berada di atas muka bumi ini. Dan yang lebih indahnya lagi, yang lebih mulianya lagi, kita berada di atas muka bumi ini dalam keadaan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang disebutkan sebaik-baik kehidupan, iaitu kita melaksanakan pengibadatan dengan kita menyembah Allah Jalla wa'ala, dengan menunaikan hak Allah Ta'ala. Manakala kita juga mengamalkan amalan-amalan soleh dalam kehidupan kita yang menunaikan hak Allah Ta'ala dan juga hak kita sesama manusia. Kata Nabi SAW, al-haqqul abdi ala rabbihi an ya'buduhu syai'an wa la tusyriku bih. Awal haqqu rabbihi ala abdihi an la tu'azzibhum. Hak seorang hamba terhadap Rabbnya, iaitu Tuhannya, iaitu perlulah menyembahnya dan tidak menyekutuinya. Manakala hak Allah ataupun hak Tuhan, hak Rabb terhadap hambanya ialah tidak menyiksanya ataupun tidak mengazabnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan ketaatan kita Allah Ta'ala akan memberi kepada kita kasih sayang dan rahmatnya dan meletakkan kita bersama dengan orang-orang yang beriman insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita agama Islam, dan agama ini telah menjadi anutan kita, telah menjadi pegangan kita, dan agama ini telah mengajar kita pelbagai-bagai perkara. Yang lebih utama, agama ini juga telah mengajar kita bagaimana untuk bahagia di negeri akhirat. Kerana negeri akhirat merupakan negeri yang kekal abadi dan tempat tuju kita. Manakala agama ini juga tidak melupakan hal ehwal kita di dunia. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, kun fid dunya ghariban aw abidis sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing dan juga ataupun abidis sabil, pedagang ataupun perantau yang mana akan kembali ke negeri abadi kita. Dan kita telah diberitakan oleh agama ini tata cara yang perlu kita buat untuk mendapat keberkatan ataupun mendapat syurga di negeri akhirat kelak. Macam mana saya sebut pada kuliah-kuliah saya lepas, kita ni alhamdulillah sudah berada dalam agama Islam dan syurga telah menanti kita, sedang menanti kita. Syurga sedang menanti kita. Cuma sekarang ini kita tak mau masuk neraka dulu. Kita nak terus ke syurga. Sedangkan mereka yang di luar agama Islam, yang kafir, neraka sedang menanti mereka. Dan bila Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah masuk kepada agama Islam, barulah syurga sedang menanti. Maknanya hidup mereka ataupun nasib mereka di negeri akhirat belum tentu. Bergantung kepada rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Tapi kita ni insya-Allah
dengan akidah la ilaha illallah yang kita ada, syurga pasti akan menjadi milik kita. Cuma kita kena berusaha untuk mengelakkan masuknya kita ke dalam api neraka. Dan agama ini telah menceritakan kepada kita hal ehwal api neraka, bagaimana nak mengelak masuk daripada api neraka, dan keadaan-keadaan jika kita masuk ke dalam api neraka. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung berkaitan dengan permintaan penghuni neraka kepada Allah Ta'ala. Penghuni neraka yang telah masuk ke dalam neraka, maka mereka akan minta kepada Allah, dan Allah akan menjawab 3 permintaan mereka itu. InsyaAllah kita tengok sama-sama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umuri darani insyaallah minal aminin. Baik. Kata pengarang kita, terseksa menanggung azab yang maha dahsyat, para penghuni tidak berhenti merintih dan meminta kepada Allah supaya dikeluarkan dari neraka. Kita ingat tuan-tuan, dalam perjumpaan kita sebelum ini, Allah Ta'ala perli geng-geng yang masuk neraka ini, mereka tidak akan keluar. La yakhruju minha hatta jamalu fi sammil khiyas, kan? Hatta yadkhulul jamali fi sammil khiyat. Orang-orang yang masuk dalam neraka ini tidak akan keluar daripada neraka sehingga unta masuk dalam lubang jarum. Yang dululah perjumpaan kita dulu. Maknanya Allah nak beritahu benda ini mustahil. Allah takkan keluarkan penghuni neraka daripada neraka sehingga unta masuk dalam lubang jarum. Benda yang sangat susah. Nak masukkan lubang jarum, benang pun tak masuk. Kena pakai spek tu pun tonyoh-tonyoh tak masuk, kan? Apalagi unta, satu binatang yang besar, nak masuk dalam lubang jarum. Satu metafora, perumpamaan yang Allah bagi kepada kita untuk memberitahu bahawa duduk dalam neraka nak keluar mustahil. Nak keluar mustahil, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Walau bagaimanapun, penghuni-penghuni neraka tetap juga meminta kepada Allah untuk keluar, kerana dah tak tahan dengan seksaan. 5 kali, 5 kali bukan 3 kali, 5 kali mereka meminta kepada Allah, dan setiap kali penghuni neraka meminta, Allah akan menjawab. Jadi jawapan permintaan yang pertama, penghuni neraka minta, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Nampak tuan-tuan, walaupun benda tu mustahil macam tadi, jarum, unta masuk lubang jarum, tetapi mereka tetap juga berusaha merintih kepada Allah untuk minta. Yang pertama, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kenapa? Tak tahan. Allah sebut dalam Al-Quran, kan, wasa'at masira, wasu'is sabil, azabun muhin, azabun alim, kan, azabun azim. Semua Allah gambarkan neraka ini sebagai tempat-tempat yang teruklah, yang tersiksa, yang mana tidak ada sebarang kenikmatan di dalamnya. Masuk neraka ini 24 jam diazab oleh Allah Ta'ala. Tidak ada ruang dan peluang untuk berehat. Baik, Allah Ta'ala menjawab permintaan itu. Akan tetapi jarak jawapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah sejauh 100 tahun. 100 tahun baru Allah jawab. Maknanya lepas minta itu, permohonan itu diisi, nak diluluskan ataupun nak disemak oleh Allah Ta'ala, memakan masa 100 tahun. Dia tak sebut 100 tahun dunia ke 100 tahun akhirat. Kalau 100 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Al-yawma kamikdaru alfasanah. Satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Kalau 100 tahun akhirat, 100,000 juta, kan? Kan? Terlalu banyak. Kalau 100 tahun akhirat. Ada pandangan yang lain menyebutkan sejauh 50 tahun jaraknya. Allah Ta'ala nak memakbulkan ataupun nak menerima dia orang punya permintaan tadi, tunggu masa 50 tahun, kena seksa selama 50 tahun ataupun 100 tahun, barulah Allah Ta'ala akan semak permohonan tadi. Baru semak tuan-tuan, belum tentu. Permohonan mereka yang pertama boleh ditadabur
menerusi surah Al-Ghafir ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, qalu rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain fa'tarafna bizunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau telah menjadikan kami berkeadaan mati 2 kali dan telah menjadikan kami bersifat hidup 2 kali. Maka kami sekarang mengakui akan dosa-dosa kami. Fa'tarafna bizunubina, kami mengakui, kami mengiktiraf akan dosa-dosa yang kami buat. Baru dia mengaku. Oleh itu adakah sebarang jalan untuk kami keluar dari neraka ini, kan? Fahal ila khurujim min sabil. Dia tanya Allah, ada tak peluang dan ruang untuk keluar? Kita kalau kita bayangkan macam orang dalam penjara lah, kan, tuan-tuan. Dalam penjara duduk lama sangat, dulu bukan main sombong, masuk penjara pun tak apalah, tak ada masalah. Bila duduk sana lama sangat, 10 tahun 20 tahun, mulalah cari jalan untuk keluar. Mohon sana, mohon sini, minta sana, minta sini untuk keluar kerana tak tahan dalam penjara. Itu penjara dunia. Ini penjara dalam sifat dia api neraka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah kita kena berusaha untuk menjauhkan kita daripada api neraka. Dan kalau kita tengok dalam banyak doa-doa, kebanyakan disebut waqina azabannar, waqina azabannar. Doa makan yang kita baca, kan, doa makan yang kita baca tu pun di hujungnya waqina azabannar. Kalau fikir balik macam tak ada kena mengena doa makan dengan waqina azabannar, minta jauhkan daripada api neraka. Doa yang kita dah baca, Rabbana atina fid dunya hasanah tu pun di hujung pun waqina azabannar, daripada dijauhkan daripada api neraka, kan? Jadi banyak permintaan ataupun tunjuk ajar Rasul kepada kita berkaitan untuk menjauhkan kita daripada api neraka. Sebab neraka ini macam saya sebut, bukanlah tempat yang boleh kita nak try untuk masuk, rasa tak okey nak keluar balik. Nah, sekali masuk takkan keluar dah, sehinggalah cukup tempoh dia. Permintaan pertama pun 100 tahun ataupun 50 tahun. Tuan-tuan bayangkanlah kita punya masa untuk berada di dalam sana tu. Lalu Allah Ta'ala menjawab menerusi firman-Nya. Setelah penghuni neraka minta kali pertama tadi, Allah jawab, "Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir." Lalu dikatakan kepada mereka, depa tanyalah tadi, fahal min khurujin min sabil, ada tak peluang kami untuk keluar? Allah kata, azab yang kamu berada padanya itu, azab yang sedang menimpa kamu sekarang di neraka, padanya itu adalah kerana keadaan kamu apabila Allah yang Maha Esa sahaja disebut dan disembah. Allah macam perkena balik, yang kamu kena azab ini sikap kamu. Aku suruh sembah aku aja, iaitu Maha Esa, Allah yang Maha Esa sahaja yang disembah dan disebut. Sebut ini sebut pengagungan, ta'zim, mengagumkan. Lepas tu menyembah Allah Ta'ala. Kamu kufur, kafartum. Idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Suruh kamu sembah Allah tapi kamu ingkar. Macam mana saya kata ceritakan dulu tuan-tuan, 13 kaum yang dimusnahkan oleh Allah itu, sebelum Allah nak musnah itu, Allah bawa datang Rasul dengan pelbagai-bagai. Allah tunjuk segala-gala kebesarannya. Tapi sikap orang kafir ini, sebab itulah orang kafir yang jenis memusuhi Islam ini, kita buatlah macam mana pun, dia tetap dengan sikap sombong dan bongkak dia. Buatlah, pujuklah macam mana pun, berilah, penuhilah hasrat mereka sekalipun, mereka tetap tak berkenan kalau nak menyebut ataupun nak membangunkan syiar agama. Kita tengok ada 2 isu besar yang sedang melanda negara kita hari ini. Isu hadis 40, kan? Hadis 40. Yang sepatutnya mereka tak perlu masuk campur tangan. Tapi oleh kerana ia melibatkan syiar, kerana dalam hadis 40 itu ada beberapa hadis yang mereka tak berkenan, kan? Seperti hadis umirtu an uqatilan nas. Jadi tak sepatutnya.
Lepas tu saya sukalah komen daripada Dr. Mazhar kan. Hak jenis-jenis suka tak suka dengan Islam ni, kita pujuklah macam mana pun depa tetap akan melawan. Bukan semua kan, tapi hak jenis tak suka. Begitu juga Allah Taala, aku dah suruh, dia kata, sembah Yang Maha Esa dan menyebutkan ta'zim, mengagungkan Allah, tapi kamu kufur dan menolak cara bertauhid itu. Kaum-kaum ini, orang yang dalam neraka ni, dia tak mau menerima permintaan Allah, permohonan Allah untuk menyembahnya dan menyebutnya. Lalu mereka kufur dengan cara apa dia? Sembah juga tokong, sembah juga batu, sembah juga berhala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita fikir balik tuan-tuan, daripada Nabi Adam, Idris, 2 generasi lah. Lepas tu sampai Nabi Nuh. Bila zaman Nabi Nuh, mereka yang kufur, yang kafir telah lenyap. Dalam banjir itu kata ulama, dia tenggelamkan seluruh dunia, bukan di tempat itu sahaja. Sebab itu ramai penyelidik menemui cengkerang di atas gunung Everest, kulit siput di bukit-bukit. Maknanya dunia ditenggelami secara keseluruhan pada waktu itu. Dan semua manusia yang kufur ini, sejak daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Idris ni, dua nabi tadi, sebenarnya semua dah lenyap. Dunia baru tu, yang atas kapal bahtera Nabi Nuh itu, semua yang mukmin saja. Semua yang mukmin, tak ada dah yang kafir. Tetapi bila masa berlalu, kembali balik kepada kufur. Kan? Kalau kita nak fikir balik, kita ni generasi yang hadir daripada bahtera Nabi Nuh, yang mana kufur dah tak ada dah. Tapi ada pula, mari pula puak-puak yang suka buat masalah di atas dunia ni, sehingga Allah datangkan pula bala kaum Samud, kaum Ad, Madian. Itu adalah generasi yang sebenarnya mereka itu beriman, tetapi sikit demi sikit mereka jauh pada agama, dan akhir mereka menjadi manusia yang kufur. Kita tengok kisah Nabi Musa sudah tuan-tuan. Manusia ni yang perangai kan. Kita tengok kisah Nabi Musa. Nabi Musa ni, pertama dia selamatkan Bani Israel daripada kekejaman Firaun. Bukan senang tuan-tuan. Kalau kita duduk dalam suasana tu, saya bayangkan Firaun ni punya kejam, dia bunuh Bani Israel, dia cukup tak berkenan. Nabi Musa menyelamatkan. Kemudian Nabi Musa juga menyelamatkan mereka ketika hambat atau dikejar oleh tentera Firaun. Kemudian pergi pula ke padang Tih ataupun Semenanjung Sinai, selama 40 malam mereka duduk di situ. Nabi Musa juga menyelamatkan mereka. Lepas tu bila nak masuk ke Palestin, mereka tak nak masuk. Nabi Musa suruh masuk dengan kawan-kawan dia, 3 orang je kan. Fazhab hahuna wa inna hahuna qaidun, pergilah masuk kan, kami duduk tunggu sini je. Lepas tu Nabi Musa menang di Palestin, baru masuk. Dah tengok Nabi Musa menang, baru masuk. Nabi Musa selepas selesai itu, Nabi Musa nak patah balik je ke Mesir. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menerima Taurat di Bukit Tur Sina. Tinggal saja. Kan, tinggal tak lama, dalam keadaan jasa Nabi Musa itu begitu banyak terhadap kaum Bani Israel. Tinggal patah balik, tengok sembah pula kambing yang Samiri itu. Tengok kan, jasa Nabi Musa tu, walaupun dia buat perangai macam-macam, tapi Nabi Musa tetap membantu mereka. Nabi Musa tinggal pergi Bukit Tur Sina untuk bermunajat dengan Tuhannya. Kata ulama lebih kurang 40 hari ya dia tinggal. Ada setengah kata lebih kurang dalam 60 hari. Pergi sana, patah balik, tengok pakat duk sembah kambing pula, Samiri pula. Duk sembah anak lembu, kata setengah ni anak lembu daripada emas pula. Buat pula dah perangai kufur. Sehingga Nabi Musa dalam surah Taha, ghadbana asifa, Rasulullah sangat marah, ditariknya janggut Nabi Harun. Dia kata, hang tak boleh jaga ke? Aku tinggal set pun macam tu. Tengok apa jadi pada mereka. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan pula bala selepas Nabi Musa. Datang pula satu raja yang zalim, musnahkan mereka pula. Mari pula Nabi Daud tolong mereka pula, hingga tertegaknya kerajaan yang kuat di bawah
naungan ataupun pemerintahan Nabi Daud, King David yang dipanggil David tu, Nabi Daud pun akhirnya mereka juga menjadi manusia yang kufur, yang ingkar kepada Allah. Nak cerita sini tuan-tuan, betapa banyaknya jasa-jasa, betapa banyaknya kelembutan yang diberi oleh para nabi dan rasul terhadap kaum itu. Akhirnya mereka juga menyembah selain daripada Allah Ta'ala, dan sampai ke hari inilah mereka menjadi kaum yang suka menumpahkan darah dan juga membuat kerosakan. Tuan-tuan rujuk surah Al-Isra' tu kan, la tufsidunna fil ardi marratain. Puak-puak ni Bani Israel ini, Yahudi ini, dia membuat kerosakan sebanyak 2 kali. Kata ulama, sekali pada masa zaman Nabi Musa dan sekali pada akhir zaman ini. Hari ini kita tengok kerosakan yang berlaku dunia ini, di belakangnya adalah Yahudi. Carilah apa pun yang melibatkan global punya, belakang dia mestilah ada unsur-unsur peranan daripada geng Yahudi itu kan. Sebab itulah akhirnya Allah membinasakan mereka, sehingga Allah laknat mereka. Padahal kita tengok sejarah tuan-tuan, kera daripada jadi Allah datangkan ad-difa' wad-difa' wal hanajir. Allah datangkan macam-macam bala untuk mereka. Tapi macam itulah juga, begitulah Allah marah dekat geng-geng neraka ini, suruh sembah dia, suruh mengagungkan dia. Kafartum, dan mereka kufur. Kamu kufur, dan apabila dipersekutukan, yusyrak bihi tu'minu, sesuatu dengan Allah kamu percaya dan menerima bawaan syirik itu. Allah kata lagi, bila ada orang bawa mengaku ini Tuhan sama dengan Tuhan Allah, terima, mengaku. Tu'minu tu maknanya beriman, percaya kan. Tu yang setengah-setengah orang dia kata, kami bukan tak percaya kat Tuhan, tapi kami jadikan ini sebagai liyuqarribuna ilallah, zulfa liyuqarribuna ilallah. Kami jadikan sembahan kami ini sebagai cara untuk menghantar permintaan kami kepada Allah. Dia guna kaedah macam-macam untuk syirik kepada Allah. Maka kuasa menjalankan keadilan adalah hak Allah yang maha tinggi daripada apa yang dipersekutukan. Oleh kerana kamu tak mau dengar cakap sangat, bagi pun suruh pun tak mau, larang pun kamu buat juga, jangan sembah lain kamu sembah juga, kata Allah, kuasa itu terletak di tangan aku, iaitu kuasa keadilan itu adalah hak Allah, tangan akulah yang maha tinggi daripada apa yang disekutukan, lagi yang maha besar iaitu pemerintahannya. Akhir kepada keingkaran kaum-kaum ini Allah letakkan dalam neraka kerana tak mau dengar cakap kan, penghujung kepada kehidupan kaum-kaum yang berdosa. Baik itu tuan-tuan, cari buku 13 kaum yang dibinasakan oleh Allah itu, ada di dalam tu diceritakan sikap-sikap perangai kaum yang dibinasakan itu. Saya baca itu, saya kata janganlah ditimpakan kepada kita. Sebab apa yang depa tu buat, kaum Ad, kaum Samud, Ashabul Qaryah, Ashabul Sab tu, Ashabul Aikah tu, yang depa buat itu semua kejadian itu yang depa buat dulu semua telah ataupun ada berlaku pada zaman kita ini. Membangunkan bangunan yang tinggi, sombong kepada Rabb, menganggap mereka memiliki kekayaan sampai tak ingat kepada pemberian Tuhan, enggan membayar zakat. Semua benda-benda itu ada pada zaman kita ini. Jadi kita mohonlah kepada Allah, janganlah kita termasuk antara kaum yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala kan. Kalau kebinasan itu menunjukkan kemurkaan Allah Ta'ala. Itu permintaan yang pertama. Selepas Allah menjawab permintaan ahli neraka itu, mereka meminta lagi, minta pula yang kedua, permintaan kali kedua, ya Allah, keluarkanlah kami ini. Minta lagi sekali untuk keluar dari neraka. Lihat ayat ke-12 surah As-Sajdah. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka,
dengan dalam keadaan malu dan hina sambil merayu, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami dapat mengerjakan amal-amal yang baik. Inilah kata orang Melayu, sudah terhantuk baru tergadah. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Rupanya hak duduk dalam kubur, duduk dalam neraka, dia sebut apa? Bangkitlah kami, kembalilah kami ke dunia. Kan, Rabbana absarna wa sami'na itu farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa dia? Kembalilah kami supaya kami akan berbuat amal-amal yang baik, sesungguhnya sekarang telah yakin. Nampak tuan-tuan ayat tu, inna muqinun, sekarang telah yakin. Sekarang tu bila duduk dalam kubur, bila duduk dalam api neraka, baru yakin nak buat apa lagi, benda dah terlajak, dah terlepas, tak boleh nak pusing balik dah. Yang nak yakin sekarang ni masa untuk kita kembali balik. Kalau kita tersilap, kembali balik kepada taubat. Bukan nak tunggu masuk, nak tengok, nak jumpa Tuhan, nak tengok azab terlebih dahulu, baru nak rasa kembali balik. Itu yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun, kan? Iaitu dia kata, akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kan? Janganlah engkau tangguhkanlah sikit kematian aku ini, sikit je. Aku akan bersedekah dan aku akan jadi manusia yang soleh. Dalam keadaan tengah nazak itu, dia minta dekat Tuhan supaya ditangguhkan untuk dia melakukan kebaikan. Inilah perangai si Fir'aun. Ketika dia tenggelam timur, qalu amanat kama qalu amantu billah kama amanat banu Israel. Aku beriman dengan Allah dalam seperti mana berimannya Bani Israel. Tapi dalam keadaan tenggelam timur ketika berada di dalam air, baru rasa nak bertaubat. Hari ini kita tengok tak mati lagi, dia sakit saja dia mula rasa dah. Bila dia sakit je dia kata Allahu Akbar, tak ada nak pergi semayang, tak ada nak buat apa, tunggulah lega-lega sikit nak pergi. Dia sakit tu. Tapi kadang-kadang lega-lega tu ruyuk pula daripada masjid. Kan? Lega-lega tu hilang pula. Kalau dia lega-lega benar-benar dia menyesal, dia kembali balik. Saya duk bayangkan tuan-tuan, hayat kita masa kena Covid generasi pertama tu. Geng-geng Covid generasi pertama tu, pada masa tu kalau kena Covid, duk bayang mati Saya pun kena tuan-tuan. Masa tu hak first tu, masa tu ya Allahu Akbar, ambulan masuk je mula tengok dah siapa pula kena angkut ni. Kan? Takutnya kita masa tu. Saya penerima ambulan mari apa tu yang sembuh tu lah dalam rumah tu. Habis dia sembuh dalam rumah. Bau dia. Masa tu kan duk bunyi dalam, duk tunggu siapa pula nak mati, Ada yang kena tu dia lega-lega tu, dia punya syukur tu jangan ceritalah. Jangan ceritalah dia punya nikmat syukur yang Tuhan bagi kesembuhan pada dia tu. Saya sendiri pun rasa lega bila disahkan bebas tu. Rasa sangat-sangat lega. Masa kena tu tak dapat nak bayang lah. Duk teringat, duk rumah saja ni astagfirullahalazim, istighfar saja. Kan, duk terbayang kubur. Kan? Kadang-kadang setengah orang bila dia sihat dia kembali balik pada sihat. Kembali balik. Tu yang jadi kes tu, waktu tak boleh mari masjid, dia punya bising. Tapi waktu masjid dibuka, muka dia pun tak nampak kan. Saya sampai dapat mesej, kalau kami mati dalam masa 2-3 hari ini, ustaz bertanggungjawab kerana menghalang kami datang ke masjid. Dia ingat pengurusi kali yang tutup pintu pagar kan. Arahan tu datang daripada pejabat, orang atas. Lepas tu bila buka, orang hantar mesej saya tak pernah nampak lagi di masjid tu kan. Itu sikap manusia. Tapi kalau kita betul-betul insaf, kita betul-betul taubat, alhamdulillah, insya-Allah kita akan sempat untuk kembali. Tapi kata ayat ini, mereka yakin itu bila duduk dalam kubur dah. Nak buat apa lagi tuan-tuan? Kita bayangkan kita duduk dalam kubur, kita menyesal dosa kita yang kita buat. Agak-agak kita boleh balik ke dunia agak untuk kita bertaubat. Minta maaf lah. Tak ada harapan. Tak ada dalam sejarah kemanusiaan hari ini, sejak Nabi Adam sampai ke sekarang ini, manusia yang pergi ke kubur betul dia patah balik. Tak ada. Ashabul Kahfi walaupun dia tidur 309 tahun,
dia tak cerita bagaimana keadaan di kubur. Uzair yang 100 tahun, dia tak cerita bagaimana keadaan dalam kubur. Sebab benda itu benda alam barzah, alam yang ketiga selepas alam dunia ini. Jadi kita semua akan pergi ke situ. Bila duduk situ baru nak menyesal, tak guna dah. Kita nak menyesal adalah sekarang. Kerana dunia ini dipanggil alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui tentang perkara ghaib dan perkara-perkara yang syahadah, perkara yang jelas dan terang. Baik, lalu Allah Ta'ala menjawab permohonan mereka menerusi firman-Nya. Permintaan yang kedua ahli neraka tadi, Allah jawab apa dia? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Juga dalam surah As-Sajdah. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca sejadah pagi-pagi ini, at least kita tadabbur sikit makna dia. Kita tadabbur sikit dia punya artinya, supaya dia meresap masuk dalam jiwa kita. Kan? Kita meresap masuk tu, barulah kita rasa menangis pun nak, menitik air mata pun nak. Sebab kita ni kadang-kadang kita cerita sikitlah, kadang-kadang kita ni tak masuk dalam hati. Kita hanya duk belega di luar aja. Kita ada iman kan, dalam buku yang ditulis oleh Dr. Harun Dena almarhum hafizallahu taala, dia kata iman tu ada. Manusia ada Islam kan, iman tu ada, tapi iman tu dia tak masuk dalam hati. Macam kita hari ni kan, kita ada iman, tapi iman tak masuk dalam hati. Dia duk belega kat luar. Buktinya tuan-tuan, iman tak masuk dalam hati apabila berlaku isu ataupun apabila berlaku benda yang menuntut kita percaya kepada Allah, takdir Allah, pengurusan Allah, kita gagal. Kalau mari yang baik itu, benda yang dia mari itu yang kita nak, kita tak apalah, kita seronoklah dengan Tuhan. Tapi kalau mari itu benda yang kita tak berkenan, yang kita tak setuju, maka kita akan konfrontasi dengan Tuhan. Kita kata, apa Tuhan buat aku macam ni? Tuhan ni zalim. Kenapa Tuhan jadi aku buat salah apa sampai Tuhan macam ni? Kita akan konfrontasi. Maknanya iman yang kita ada iman, tapi dia tak meresap masuk dalam hati. Sahabat-sahabat Nabi dulu ridwanullahu alaihim, mereka ada iman dan iman meresap masuk dalam hati. Tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW suruh sahabat-sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka tinggal semua harta di Mekah. Nabi suruh pindah ke Madinah, kebanyakan daripada mereka pindah dengan keadaan sehelai sepinggang, apa pun tak bawa. Seperti Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, apa semua tinggal. Mereka tinggal semua. Ingat-ingat kalau kita suruh buat macam tu, tinggal harta, nak buat tak tuan? Jawapan kita apa? Gila ke apa? Aku dah berapa lama duduk sini nak suruh pindah kan? Kalau kena kat kita lah. Sahabat Nabi tegur pakai gelang emas. Nabi suruh dia buka, buang. Sahabat lain suruh ambil lah, pergi jual. Dia tak ambil dah. Dia kata, apa yang Nabi larang aku tak ambil dah. Allah turunkan arahan haram arak, innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan. Dia balik, dia katok habis, dia tuang habis botol-botol arak, tong-tong arak di rumah. Kalau kita togok sampai habis dulu, last kan, last shotnya kan. Sebab apa? Lepas ni tak boleh lah kan, macam kita jenis sahur lah, pulun makan. Sebab apa? Sebelum azan apa habis. Sahabat-sahabat Nabi, iman yang dalam hati tadi. Arak bukan murah tuan-tuan. Zaman arak kalau tu tengok harga dia, takut tengok berbelah-belah ribu. Lagi lama lagi mahal. Tapi depa katok macam tu buang habis. Maknanya iman yang ada dekat depa masuk dalam hati. Iman kita dia duk belega dekat luar. Dia tak masuk dalam hati. Nak masuk pun puas-puas, dah tak ada jalan lain pun dia kata tak apalah, ikut jelah kan. Itu kita nak cerita bahawa bagaimana kepercayaan kita kepada arahan Allah ataupun takdir Allah tadi. Sebab itu Allah marah kepada golongan-golongan macam ni. Sebab tu Allah hantar pergi ke neraka. Dah bagi macam-macam, masih juga macam kita lah kan. Kalau tak mau insaf juga dengan apa yang terjadi dunia hari ini,
Hari ini kita tahu dunia dah penghujung. Semua orang tahu, tanyalah siapa pun. Semua orang tahu dunia penghujung, kiamat dah dekat, Dajjal dah keluar. Tapi surah Kahfi malam Jumaat tak baca juga. Orang baca Yasin dia start motor balik. Tapi sembang pasal hari kiamat. Tahu iman tu ada, tapi tak boleh masuk dalam hati. Ini yang sebahagian ini menyebabkan Allah marah. Lalu Allah jawab pada, dan bagi menolak rayuan itu Allah berfirman. Allah berfirman, kalaulah kami telah tetapkan persediaan, iaitu memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha masing-masing, nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya sebelum masing-masing meninggal dunia. Ini tuan-tuan kita tengok, Allah Ta'ala kata, kalaulah hidayah itu boleh dapat, hidayah Tuhan, bukan Nur Hidayah, bukan Siti Hidayah, kan? Hidayah yang Allah punya ni, petunjuk Allah ni, kalaulah boleh dapat tanpa berusaha, Allah kata kami akan bagi hidayah kepada semua orang sebelum meninggal dunia. Kan? Jadi tak payah buat kerja apa, duduk diam jaga rumah. Bila dekat nak mati, baru Allah bagi petunjuk. Tu walau syi'na la ataina kullu nafsin hudaha, yang surah tu. Sebab tu hidayah ini mesti dicari. Hidayah ini mesti diusahakan untuk mendapatnya. Jangan duk tunggu je. Jadi kita dapatlah hidayah dengan kuliah kita mari, dengan masjid kita dekat, dengan buku-buku pengetahuan kita baca, dengan memerhatikan persekitaran, kita akan dapatlah hidayah. Kan? Walaupun bini kita nama hidayah, belum tentu dapat hidayah, kan? Sebab kerana apa? Hidayah ni kalau Allah nak bagi, Allah akan bagi sebelum orang tu meninggal dunia. Okey? Supaya tidak terkena azab di akhirat. Tetapi kata Allah, telah ditetapkan hukuman siksa daripadaku. Demi sesungguhnya aku akan memenuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Kan? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Mau tak penuh tuan-tuan? Seorang perempuan, seorang ke syurga, 50 orang ke neraka. Tu orang perempuan. Hak kita lelaki lagi, hak orang kafir lagi, hak orang zalim lagi, hak orang munafik lagi, hak apa lagi? Orang yang fasik lagi, mau tak banyak. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia macam bukan nak kata apa hati, dia macam rasa macam tertanya-tanya bila Allah sebut sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. 1/3 daripada orang terdahulu masuk syurga, hanya sedikit daripada orang yang terkemudian. Sayyidina Umar zaman dia tu, dia rasa dia orang terkemudian dah, sehingga dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasul, takkan sikit je orang terkemudian. Tuan-tuan, saya nak cerita ni, zaman Sayyidina Umar pun dah dianggap zaman terkemudian. Wa qalilum minal akhirin itu Sayyidina Umar dah anggap zaman dia. Bayangkan zaman Sayyidina Umar, ni zaman kita ni lagi terkemudian, lagi sikit masuk ke dalam syurga. Dipenuhkan. Apa sebab tuan-tuan Allah nak penuhkan ini? Kita tengok Allah sebut, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun ya'qiluna biha. Punca utama neraka Jahannam penuh kerana manusia ada hati tapi tak mau berfikir. Ada hati tapi hati itu ya Allahu akbar, kerah sekerah-kerahnya. Marilah nasihatlah macam mana pun, malaikat turun pun dia masih dengan kerah dia. Lahum qulubun la ya'qiluna biha, itu punca utama kita masuk ke dalam neraka Jahannam. Walahum azanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tak mau dengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tapi tak mau melihat dengan mata hati lah, mendengar benda-benda yang baik yang boleh mengisahkannya. Kan? Hari ini kita banyak pilihan untuk mendengar benda-benda yang baik. Apalagi ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Allah marah, Allah akan penuhkan neraka Jahannam kerana sikap manusia yang tiga itu. Ada hati tak mau berfikir, ada mata tak mau melihat, ada telinga tak mau mendengar. Yang pada masa lalunya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. Allah kata, aku penuhkan ni kerana manusia tak mau beriman dan beramal soleh.
Lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kelalaian kamu, lalai masa dunia itu, maka rasailah azab seksa kerana kamu melupakan pertemuan pada hari kamu ini. Maknanya kita terlupa bahawa kita akan bertemu dengan hari akhirat. Orang yang bijaksana, orang yang sentiasa berhati-hati dalam perbuatan, dalam kerja buat dia di atas dunia ini, ialah orang yang sentiasa mengingati negeri akhirat. Tapi orang yang lupa negeri akhirat, dia akan buat suka-suka hati dia. Tapi sebab itulah kita tuan-tuan nak buat apa pun, teringatlah akhirat. Tak apa, akhirat ada. Okey, yang penting aku buat ni akhirat dapat. Kita tengok akhirat, kerana Allah kata ramai orang yang melupakan pertemuan dengan hari akhirat. Sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu, dan dengan yang demikian rasalah azab yang kekal dengan sebab apa yang telah kamu kerjakan. Wazuqu azabal khuld. Khuldi ini maknanya kekal. Kekal ini maknanya dia tujukan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrik, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Karena kekal ini hanya milik mereka. Orang Islam, dia akan keluar juga ke syurga satu hari nanti. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu kerjakan di atas dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita bincang untuk perkara yang kedua. Perkara permintaan yang ketiga, insya-Allah kita tengok pada perjumpaan akan datang. Cuma pada dua permintaan ini, kita tengoklah bagaimana permintaan ahli neraka ini rasa-rasa macam Allah nak makbulkan. Rupa-rupanya bukan nak makbulkan, Allah nak perasa kat dia berbalik. Dan sebab apa? Masa di dunia bukan main sombong, bukan main action. Macam Qarun action dengan hartanya, Fir'aun action dengan kekuasaan dia, Ubay bin Khalaf action dengan dia punya bisnes dia yang besar, kan? Dan sejarah telah menunjukkan kesemuanya itu telah menjadi tanah. Lepas tu saya teringat kata-kata Man Raja Lawak dalam TikTok, saya tengok kan, kata-katanya cukup berkesan. Apa dia kata tuan-tuan? Hari ini kita balik ke rumah, esok-esok kita balik ke tanah, dia kata. Kan, hari ini kita balik ke rumah, mungkin sekejap lagi tak sampai ke rumah, kita sampai ke tanah, maknanya masuk dalam kubur. Tak siapa pun boleh yakin kita boleh balik ke rumah, tetapi yang penting kita pasti akan balik ke tanah. Kan? Deep ayat dia tu kan. Tak siapa boleh yakin ni, kejap lagi tak siapa pun boleh kata confirm kita sampai ke rumah. Tapi yang confirm kita akan sampai ke tanah. Maknanya kalau mati dalam perjalanan, sembahyang kapan? Nah, masuk dalam tanah. Hak tu confirm. Itu ayat itu nampak aja lawak, tapi deep dia punya artinya, supaya kita sentiasa mengingati hidup yang kita alami ini tak ada sebarang keyakinan untuk terus menerus. Sebab tu dalam kitab akhlak Islamiah dia panggil taulil amal, berpanjang angan-angan. Ini sikap manusia. InsyaAllah kita akan tengok permintaan yang ketiga pada perjumpaan kita akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati dan Allah beri kepada kita perasaan ingin beribadat sebelum Allah Ta'ala memanggil kita ke alam akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati. Tak maaf sebarang kekurangan dan kesilapan, dan sebarang maklumat-maklumat yang kita dapat itu dapat jadi amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi setakat itulah untuk hari ini. Allah kita akan jumpa pada bulan Oktober nanti. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم.